Saya pergi satu rumah kat kawasan rumah saya, rumah flat tinggi. Saya cari dia orang cabut lagi. Saya teringat, saya pergi dia orang cabut lagi. Rumah budak muda, saya pergi cabut lagi tengah malam. Lepas habis ceramah tengah malam, saya singgah satu rumah. Selalu macam itulah, setengah jam tu kita mampu buat kan, sikit-sikit. Allah maafkan, Allah terima. Saya pergi rumah budak muda tu. Saya tahu satu rumah ni ada budak muda. Saya cari rumah budak-budak muda, budak-budak college. Banyak duduk KL ni terbiar. Walaupun maaf yang saya pergi ni budak college Islam. Saya pergi. Saya masuk rumah dia pergi, dia lah cabut lagi. Apa saya buat? Saya datang lagi sekali, saya dengar ustaz saya kata beli sate. Jadi beli sate. Teringat dulu masa muda-muda dengar ada abang tu budak rock, dia cerita beli sate. Beli sate kan. Kat mana masa tu? Kat Kuantan dia cerita. Menangis budak tu pergi bawa gitar kat masjid. Dia cerita cara nak pujuk budak muda beli sate. Saya kata mahal juga kos dia orang ni beli sate. Beli sate, saya beri salam, dia orang cabut lagi masuk rumah. Dia nampak saya tunggu masuk rumah. Saya selalu juga tunggu kat depan rumah tu dekat sejam. Rumah budak muda boleh orang kahwin jangan buat macam tu. Kena kejut marah nanti. Saya tunggu kat depan rumah. Nampak dia nak keluar aja. Assalamualaikum. Dia pun terus masuk rumah balik semula. Jadi apa saya buat? Saya letak je sate kat luar. Saya kata abang memang beli sate ni untuk korang makan. Memang saja beli kat korang. Saya pergi. Tengok pada jauh. Tunggu kan. Tengok juga takut sate tu suku kucing makan. Tiba-tiba tengok tangan orang keluar ambil sate. Dia cuma tak nak jumpa saya. Sate dia terima. Maknanya dia percaya saya bukan orang jahat lah. Kalau orang mesti takut dia orang ni jampi pula sate aku ni. Esok saya beli sate lagi letak depan rumah dia. 3 hari beli sate letak depan rumah. Dia memang 3 hari ni makna dia besar. 3 hari letak sate depan rumah. Hari ketiga dia ajak masuk. Abang masuklah. Tak apalah siang korang sibuk. Masuklah. Tak apalah korang sibuk. Mainlah masuk. Saya pun masuk. Masuk-masuk saya masuk rumah. Maaf. Semasa saya masuk rumah dia duduk seorang. Lepas dia panggil kawan-kawan dia. Dekat belakang tu saya tengok maaf ada plastik-plastik ganja begitu. Saya tahulah sebab pada muda-muda kawan-kawan macam tu banyak. Plastik ganja kat tepi tu. Ada macam-macam lah saya nampak, saya tahulah. Saya duduk situ, saya pun panggil dia orang. Saya cerita-cerita kat dia orang. Mula saya cerita bidadari. Lepas tu cerita pasal solat. Bila saya nak keluar dia kata, bang nak tanya sikit. Dia orang dah 2 semester dia duduk situ 2 semester. Bang nak tanya, kiblat mana? Tanya saya, kiblat mana? Saya kata kiblat kau sekarang kat mana? Sekarang ni seorang semua tak tahu kiblat rupanya. Datuk kau semayang tak? Kadang semayang juga kat kolej tu. Kat rumah tak semayang? Tak, jarang semayang. Budak kolej Islam ni 8 orang kat rumah tu begitu. Tak tahu kiblat mana. Saya panggil dia orang. Saya kata kat sini ada surau. Yang kat sebelah sana ustaz. Tak, main sini kau tengok. Bangunan tinggi-tinggi saya tunjuk. Tu nampak tu surau. Cuba tengok bangunan tu. Tu menghadap mana? Depan tu kiblat dia. Lepas tu saya kata esok saya ada ceramah nak ajak korang semua datang. Saya pun ajak dia datang. Seorang tu rambut dia lain macam sikit. Dia datang-datang dia pakai jubah. Datang-datang pakai jubah. Saya tanya, weh kau semalam macam setan. Ini jadi malaikat pakai jubah terus. Dia kata ni mak saya bagi bawa balik haji, bawa balik umrah. Saya kata korang, saya pun cerita-cerita betul dia kata, ustaz kami dah dekat 2 semester semayang ni, tak tahulah. Tercampak-campak sana sini. Saya dengar saya nangis. Tuan-tuan tahu sebab apa saya nangis? Sebab saya kesian. Mayah mereka baik-baik pergi haji umrah, anak-anak tak solat. Ni kulit Islam saya sebut ni. Saya tak fitnah, saya cerita betul kulit Islam kat rumah saya. Jadi ada kulit Islam, bayangkan yang tak kulit Islam langsung tak dengar. Untuk tu ramai orang-orang yang mereka baik-baik tapi tak kenal Tuhan. Untuk tu bulan ni bulan kita nak berdakwah. Hati manusia lembut dalam Ramadan ni. Jadi kita kena rajin sikit. Orang masjid kena rajin sikit, beri salam, senyum, beri makan. Salam, senyum, beri makan. Malam doa. Selebihnya serah pada Allah. Malam nangis doa. Saya pernah cerita dengan tuan-puan kan, saya dekat highway nak balik pada Johor. Macam malam ni saya pergi Johor, balik esok malam Melaka. Lepas tu mesti malam sampai KL. Malam minggu mesti seluruh highway seluruh Malaysia ni malam minggu highway tu penuh. Highway penuh, mana-mana highway pergilah. Saya pergi daripada Langkawi, utara, selatan, timur, barat sama. Asal malam minggu je highway penuh. Polis ada kadang-kadang jaga, hidupkan siren jalan. Tapi budak muda ni tunggulah, polis sudah tak ada baru dia keluar. Jadi saya sampai ke highway Serdang dekat tepi jalan. Sekali sampai ke highway Serdang tepi jalan, saya masuk dalam, saya pergi jumpa dia orang, saya dakwah budak-budak tu. Maaf saya dakwah dia. Budak-budak Islam tak dengar, ada satu orang budak Cina dengar. Budak Cina dengar. Lepas cerita-cerita, dia kata ustaz saya dah lama nak masuk Islam. Kawan dia pandang ni, weh kau kena masuk Islam kena sunat. Kawan dia kata kau kena potong, kami pun dah lama tak semayang, kau pula sibuk nak masuk Islam. Kawan-kawan dia semua tak semayang. Terkejut saya. Budak tu kata dia orang tak semayang, ustaz macam kami ni Islam ke? Malam-malam pergi kelab, minum arak, Islam ke kami ni?
Islam ke? Kami minum arak, pergi kelab semayang tak pernah. Islam lagi ke? Saya dengar saya nangis. Saya beritahu tuan-tuan, banyak orang macam tu yang hari ni, yang dah harga agama, tak kenal Tuhan, jauh pada Allah. Lepas tu budak tu kata dia nak masuk Islam. Saya cerita dia bunyi motor bising ni. Dia kata, ustaz saya masuk Islam lepas race ni baru saya jumpa ustaz. Saya kata, elok engkau mengucap dulu lepas tu baru race. Jadi kalau mati syahid. Saya kata mengucap dulu, berlumba, mati syahid. Jadi saya gurau, tuan-puan jangan iya pula saya punya fatwa tu. Tak, saya cerita dekat budak guru, budak-budak pergi jalan macam tu. Jadi dia pun mengucap. Lepas mengucap dia bawa motor di lumba. Lepas tu esok dia jumpa saya, dia belajar Islam. Mula mak dia marah, mak dia cari saya. Saya jumpa mak dia. Panjanglah cerita, dia report saya. Tapi alhamdulillah dah selesai dah. Budak tu sampai sekarang Islam. Saya nak beritahu tuan-puan, hati manusia ni lembut. Bulan Ramadan ni hati lembut. Ya tuan-puan kena banyak-banyak bangun malam doa nangis untuk umat ni. Banyak nangis untuk keluarga. Kalau ada suami tak solat, nangis. Nangis, ya Allah saya sayang suami saya. 15 tahun dia tidur dengan saya, tapi dia tak solat. Ya Allah beri suami saya solat. Nangis. Jangan duduk diam. Jangan tenteram. Anak tak solat jangan tenteram. Nangis. Bukan benci dia, nangis. Peluk anak tu sekali-sekala. Sesekali kita gurau-gurau dengan dia, nak semayang, marah-marah. Sesekali kita peluk dia, nangis. Nak, kalau bapak mati malam ni, bapak bahagia kalau engkau jaga solat. Bapak bahagia kalau engkau jaga solat. Dia mula bangun malam nangis. Ada sekali satu orang alim, saya tarik Jamil cerita, dekat Karachi, Pakistan, malam 29 Ramadan. Sebelum tu bulan Ramadan, ada satu orang rumah dekat dengan masjid besar tu. Dia ni terkenal memang pusat pelacuran kelab-kelab ni. Wanita tu ketua dia. Anak dia singgah masjid. Sampai kat masjid, ada ustaz kat masjid tu bagi CD kat dia. CD ceramah, Maulana Tarik Jamil punya ceramah, bagi kat dia. Dia lepas bagi CD tu kat dia, dia balik rumah, dia pasang kat rumah. Bila pasang kat rumah, mak dia dengar. Mak dia yang jahat tu dengar. Dia dengar dalam ceramah tu kata, kalau kamu buat dosa, walaupun memenuhi antara bumi dan langit, macam buih dalam laut, kamu kata, ya Allah, saya minta ampun, saya bertaubat. Taubat ni maksudnya saya nak ubah diri saya. Tuan-puan tak boleh bertaubat untuk orang lain. Tuan-puan boleh minta ampun untuk orang lain. Taubat ni kita ubah diri kita. Ya Allah, saya nak balik pada engkau. Maksud taubat ni, saya nak balik pada engkau. Saya nak ubah hidup saya. Saya tak nak buat salah lah. Saya nak jadi orang baik. Ya Allah, saya nak balik pada engkau. Itu maksud taubat. Jadi taubat diri kita sendiri. Diri kita sendiri kena bertaubat. Kita boleh taubat untuk orang lain. Lepas tu dia dengar kata, ya Allah saya bertaubat sungguh-sungguh daripada hati, niat tak nak ulang dosa. Allah sudi maafkan dosa dia walaupun banyak mana pun. Dia dengar ni, dia tak faham, dia tak percaya, takkan Tuhan boleh maaf aku jahat macam ni. Dia pun pergi masjid. Dia kata, nak siapa ceramah ni? Saya ada orang kat masjid, bagi dia pergi masjid. Dia tanya, ustaz mana penceramah ni? Kenapa tak ada kat sini? Saya nak tanya, ustaz tu kata walaupun buat dosa langit dan bumi macam buih dalam laut, dia besar dosa, tak berhenti buat dosa, banyak mana pun dosa, dia bertaubat, Allah sudi maafkan dosa dia. Dia kata, ya Allah saya bertaubat, semua dosa dia Allah maafkan. Takkanlah macam tu senang. Kata wanita tu, takkanlah macam tu senang. Ustaz tu kata, walaupun sebanyak tu dosa dia. Dia kata, betul ke ustaz? Betul. Walaupun banyak mana pun dosa dia, Allah sudi maafkan. Dia macam tak percaya. Yelah, dia umur, Allah bagi rezeki, jahat, langgar perintah Allah. Dia pun mula pergi masjid. Wanita tadi sembahyang tarawih kat masjid. Malam 29 Ramadan, masa orang qiyamul lail, makcik datang kat masjid, dia pun solat. Masa dia tengah solat, dia nangis, tiba-tiba dia nangis kuat-kuat. Setiap malam dia nangis, malam tu dia nangis kuat-kuat. Dan dia telah ucap perkataannya, semua orang dengar. Dia kata, ya Allah, aku makin takut dengan kau. Ya Allah, kalau aku tak tahu kau dah maafkan aku ke tak. Aku tak tenang, tak tahu kau dah maafkan aku ke tak. Ya Allah, kalau kau dah maafkan aku, kau ambillah nyawa aku ni. Ya Allah, kalau kau dah maafkan aku, kau ambillah nyawa aku. Ya Allah, kalau kau dah maafkan aku, kau ambillah nyawa aku. Tak kena Allah. Semua dengar dia nangis kuat-kuat. Kemudian makcik tadi meninggal dunia. Saya nak beritahu tuan-puan sekalian, bulan Ramadan ni bulan untuk kita balik pada Allah SWT. Saya minum air.
Zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tengah-tengah malam, tiba-tiba Sayyidina Umar tengah tidur dalam masjid. Dulu-dulu orang biasa tidur dalam masjid. Lain tu sahabat ceritakan, sahabat-sahabat terkejut masa Sayyidina Osman jadi khalifah. Dia selalu baring kat masjid seorang-seorang, tak ada bodyguard. Kerajaan Islam masa tu bukan macam kerajaan mana-mana besar. Zaman Sayyidina Osman, dunia ni bawah orang Islam, dunia bawah orang Islam. Sayyidina Osman tidur kat masjid, baring kat masjid kat belakang, tidur kat masjid. Satu malam tu Sayyidina Umar tengah iktikaf tidur dalam masjid. Tidur dalam masjid. Jadi bolehlah tidur dalam masjid ni. Lepas tu tapi kena ada alas lah, ada alas, jangan baring-baring gitu je. Sayyidina Umar iktikaf dalam masjid, dia tidur. Sekali masa dia tengah tidur, dia terdengar satu suara kata, ada orang susah sedang minta bantuan. Dia terus bangun. Rupanya ada satu orang masa muda-muda, dia penyanyi, glamour. Orang banyak terkenal, banyak buat maksiat jugalah, glamour. Tapi tak pernah pergi masjid, lari je pada masjid. Satu hari bila dia dah tua, tak ada orang nak dia. Jadi dia pun susah hidup dia mula pergi masjid. Tapi nak sembahyang kat masjid, ramai pula orang, malu pula rasa, jarang pergi masjid. Dia nyorok-nyorok pergi kat kubur Baqi'. Kat kubur Baqi' dekat dengan Masjid Nabawi. Jadi bila dia pergi kubur Baqi', dia pun nangis. Dia pergi kubur Baqi', dia nangis. Dia pun doa. Jadi Sayyidina Umar ni, dia dengar ada satu suara kata ada orang susah minta bantuan dekat kubur Baqi'. Dia terus bangun. Dia kata dia tak sempat pakai serban dia, dia tak pakai selipar dia. Dia terus berlari kat kubur Baqi'. Sampai kat kubur Baqi', dia nampak lelaki tadi. Lelaki tu ternampak Sayyidina Umar datang berlari kat dia. Dia tengah doa. Dia terus cabut lari. Habis aku kena belasah dengan Sayyidina Umar ni. Sayyidina Umar garang. Dia tengok Sayyidina Umar, dia cabut lari. Umar kata, jap, aku nak tolong kamu. Kamu kan susah, aku bawa bantuan untuk kamu. Dia kata, saya tak cerita dengan siapa-siapa pun. Sayyidina Umar terus jawab, dengan siapa kamu cerita tadi? Kamu cerita dengan Allah. Allah yang gerakkan aku untuk tolong kamu. Maka bila dengar je ni, laki tadi daripada berdiri, dia terus jatuh ke tanah dan nangis. Dia terus tanda tangan. Kita selalu macam tu. Masa kita sihat, kita kuat, kadang-kadang kita ada duit, kita ada kuasa, kita ada macam-macam, kita lupakan Allah SWT. Tapi bila kita dah susah, kita dah tak ada jalan, dah tak tahu nak buat apa, dah tak tahu nak jumpa siapa, barulah kita pelan-pelan ambil uduk, pelan-pelan, baru nangis pada Allah. Kalau dunia lah dah kena halau. Kalau kawan macam ni, kena halau dengan orang kawan. Oh, time senang kau tak ingat aku, time ada duit hilang, time susah datang, kita halau kawan macam ni. Pergi kerja pun sama, time tengah ni hilang, time tak diperlukan datang. Orang ni pun kena halau pada bos. Lambat kerja je bos halau pada pejabat. Tuan-tuan sekalian, Allah Maha Penyayang. Dia tak pernah halau kita semua. Dia sayang kita semua, dia sambut kita walaupun siapa pun kita, walaupun pun telah kita buat. Mungkin manusia belum sudi maafkan kita, benci tengok kita, tapi Allah sudi maafkan. Maka apa jadi? Maka apa jadi? Dia terus dengar ni, dia daripada berdiri, dia jatuh ke tanah dan dia mula menangis. Dia jatuh daripada berdiri, dia jatuh ke tanah dan dia nangis. Dia kata, ya Allah, doa dia lebih kurang, ya Allah, masa aku senang aku tak pernah ingat Engkau. Masa Engkau beri aku banyak nikmat, aku tak pernah ingat Engkau. Masa aku sihat, aku selalu lupakan Engkau. Ya Allah, hari ni aku dah tak ada apa-apa, aku susah, aku dah tak tahu nak pergi mana. Aku datang sini tadi pun bukan sebab aku nak datang pada Engkau.